Ya, itu dia package program Hani. Kita cukup berbangga sebenarnya Hani apabila menyaksikan anak belia kita ni menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Tepat sekali. Kemahiran yang ada dimanfaatkan, dijadikan sebagai sumber pendapatan. Jadi dapat kita disaksikan di Rampai Pagi partisipasi para belia kita ni menceburi diri dalam bidang perniagaan yang mula-mulanya mungkin timbul daripada minat dan timbul daripada hobi. Betul. Ni orang berkarih, berjarih, berluring. Itulah sebenarnya anak-anak muda kita ni, negara Brunei Darussalam memang cukup kaya dengan sikap berkarih, berjarih, berluring. InsyaAllah. Inilah ni orang pernah je tadi bincangkan Hani, kalau tadi ingin mengetahui keadaan negara kita ni masa hadapan, tadi lihat macam mana anak mudanya, generasi belianya pada masa ini. Tepat sekali. Berbalik kepada peribahasa yang tadi kita ni ada tekankan mengenai dengan melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Jadi mungkin dari kecil lagi kita ni boleh bawa mereka masak bersama, membuat roti bersama. Mungkin dari sana jadi hobi menjadi satu yang dapat menampung masa depan. Betul. Boleh jadikan sesuatu untuk menjana pendapatan sampingan. Baiklah, ada penonton, hari ini seperti yang kami janjikan, hari ini ada sesuatu yang istimewa. Mana yang istimewa? Saya dan Hani pun hari ini memakai baju berwarna ungu. Ada reason Hani, ada sebab kenapa memakai. Sebabnya sebenarnya ada penonton. Bulan September ialah bulan Hari Demensia Sedunia, bulan Demensia Sedunia. Itulah yang akan kami sajikan kepada bis kita semua melalui wawancara kita yang kedua hari ini. Kita akan berbincang mengenai dengan aktiviti sempena Hari Demensia Sedunia. Akan ketahui bersama dengan kedua orang tetamu kita yang telah pun berada di studio hari ini. Dr. Teo Shee Poh, Presiden Persatuan Demensia Brunei, bersama dengan Puan Ernawati binti Haji Mahir, Timbalan Presiden Persatuan Demensia Brunei. Assalamualaikum, selamat datang ke Rampai Pagi. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Bagus. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Ini merupakan satu rezeki lagi kita ni dipertemukan. Kalau dengan Puan Erna, selalu memang sering diundang ke Rampai Pagi, tapi belum ada rezeki untuk ni berjumpa. Dengan Dr. Teo pun hari ini rasanya pertama kali kita bersua di Rampai Pagi. Alhamdulillah, kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menyerikan lagi Rampai Pagi untuk edisinya pada hari ini. Syukur Alhamdulillah. Dan ingin kita ni mengetahui ini mengenai dengan demensia. Apakah ia demensia, dan bagi yang belum mengetahui, mungkin adakah ia terkena kepada segelintir umur dan sebagainya? Mungkin boleh ditanyakan kepada Puan Ernawati. Okey. Saya mulakan dulu. Okey, thank you Hani untuk soalan itu. Benar juga kadang-kadang kita ni mengkali kita semua kita ni tahu mengenai dengan demensia ni. Dan mengkali ada yang pernah juga mendengar apa perkataan demensia ni, tapi tidak apa-apa. Kita ni sama-sama belajarlah macam hari ini pun duduk kita ni di sini ni pun sebenarnya majlis ilmu yang kecil lah. Jadi kalau kita ni di masyarakat kita ni negara Brunei Darussalam yang selalu kita ni katakan adalah lali. Kalau and then ianya biasa dikaitkan dengan orang yang sudah berusia. Okey, ndak tunya andangnya tu ke dia tunya. Ya lali tu ndak lagi ingat apa-apa tu. Macam tu Tapi sebenarnya lali itu kalau kita ni lihat daripada satu sudut macam a bit of ada stigma lah macam seolah-olah orang itu tidak dapat meneruskan kehidupannya dengan baik. Ya lali tu. Jadi tidak dapat buat apa-apa, which is wrong. Okay, and then kita ni punya mindset juga, lali itu bisailah sekarang ni kita ni boleh fahamkan sebenarnya ia adalah satu penyakit. Penyakit yang orang yang terdapat ataupun ia dah ada minta-minta. Dah ada orang minta, ya Allah bagiku lali. Mana ada orang minta. Mana ada orang minta ada penyakit, ya Allah bagiku sakitlah macam tu. Dah ada orang minta. Tapi itu tu penyakit yang kita ni sebut sebagai lali itu adalah penyakit demensia sebenarnya. Dan demensia ni adalah kemerosotan di dalam fungsi otak kita ni. Mungkin sekarang Dr. Teo boleh juga membantu kita ni lah untuk memahami lebih lanjut. Tapi itu tu basically demensia itu adalah satu penyakit yang kita ni punya otak atau fungsi otak itu semakin menurun dan memanglah banyaklah gejala-gejalanya yang perlu kita ni lihatlah. Okay, and then semestinya juga sekarang sekiranya seseorang tu katanya lupa kunya balik aku lupa di mana aku menaruhnya. You know, lupa ni is kita ni semua mengalami. Kadang-kadang dipegang mana tegalang kuan ya dan mana dia mana kunci ceritanya aku cerita di tangan macam tu ataupun dadang kecamatan di mana kecamatan aku ditaruh di sini pensil taruh di sini, you know, itu adalah lupa yang biasa. Okey, ini boleh jadi diterangkan oleh Dr. Teo Karang macam mana kena perkara itu ia terjadi dan sebagainya secara sepintas lalulah. Iatah satu mengenai dengan demensia perlu kita ni sebagai masyarakat lah kita ni sudah
alhamdulillah tinggal di bumi Darussalam ni dengan keadaan yang aman dan sebagainya. Tapi memang kita ni punya ilmuan ni mengenai dengan penyakit ni sedikit macam saya pun belajar je daripada Dr. Teo ni. Macam tu belajarlah, sentiasa kita ni belajar kerana satu hari kita ni akan berusia. Indah kita ni kan sentiasa muda ni, muda pula. Mudahlah. Muda dalam hati. Muda. So maknanya kita ni perlu bersedia dan menyediakan masyarakat kita ni. Okey. Tu mengenai dengan demensia, dan kemudiannya ingin saya kongsikan Persatuan Demensia Brunei ni indah juga lama cuma tu tapi kami ditubuhkan pada tahun 2018. 2018 dan indah ramai jauh masa ni kami punya ahli, insya-Allah akan ditambah, insya-Allah Dr. Teo. Dan kemudiannya kami punya tujuan itu bukan apa. Sebabnya kita ni berapa tahun ni tahitakan kita ni menyuruh kita ni tahu, artinya creating the awareness lah. Kita ni mahu masyarakat kita ni peka dan prihatin mengenai dengan demensia, dan kemudiannya benar-benar kami punya matlamat adalah untuk menjadikan negara Brunei Darussalam ni sebagai a dementia friendly community ataupun community yang mesra demensia. Itulah sebagai mukadimah lah. Alhamdulillah. Mungkin kalau boleh ditanyakan, tadi kita dah menyebut perkataan lali. Kalau tadi menyebut perkataan demensia, memang tadi boleh kategorikan sebagai perkataan yang digunakan dari segi medikalnya. Lali yang tadi lebih biasa, sinonim dalam masyarakat kita ni. Mungkin ada yang menyaksikan sampai pagi hari ini bertanya, lali ni nyanyok ke nya? Jadi macam mana pandangan mungkin Dr. Teo ataupun Puan Erna boleh menerangkan sedikit, adakah terdapat perbezaan ataupun benda yang sama sebenarnya, lali dengan nyanyok? Ya, sebenarnya kalau lali kita ni masyarakat kita ni nyanyok selalunya dipakai masyarakat jiran kita ni, negara Malaysia. Okay, so it actually means the same thing lah, sama. Kalau di Indonesia disebutkan pikun. Jadi kalau orang ada demensia, pikunnya macam tu. So di Brunei lali, okay, bahasa kita ni lah. Bahasa kita. Ganya itu lah, kadang dia nyaman didengar lah. And then nyanyok. Nyanyok tu nyanyok macam negatif sikit lah. Dan di Indonesia pikun. Tapi maknanya adalah sama lah. Only terminologi saja. Ya, lebih kepada yang seperti yang kita kongsikan tadi, boleh menjurus ke arah stigma dan sebagainya. Jadi tadi memudahkan menyurang untuk mengurangkan atau lebih friendly digunakan perkataan demensia. Jadi berbalik pada demensia Brunei, mungkin soalan seterusnya boleh diajukan kepada Dr. Teo. Mungkin boleh diterangkan mengenai dengan ahli jawatan kuasa demensia Brunei. Persatuan Demensia Brunei ni sebenarnya bermula pada tahun 2018 kami register kerana ada di kalangan di masyarakat kami yang indah tahu apa masalah demensia ni. Sedangkan ahli-ahli jawatan kuasa adalah sebahagiannya dari pihak Kementerian Kesihatan, sebahagiannya dari Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dan kami yang membantu di komuniti ini, nampaklah kesedaran tentang masalah demensia ini kurang. Sebenarnya seperti yang kami katakan tadi, demensia ini adalah penyakit. Sebenarnya mesti cek di klinik berdekatan kalau ada gejala-gejala atau simptom ini. Tapi kalau dari segi Kementerian Kesihatan, saya sebenarnya pakar geriatrik untuk mencek pesakit warga emas. So ramai daripada warga emas ini, kalau jumpa doktor ke tahap yang akhir sudah sebenarnya macam bukan saja lupa perkataan sedikit-sedikit, bukan lupa sedikit-sedikit. Ini ke tahap yang advance sudah sampai lupa makan, lupa siapa ahli keluarga diorang. Kalau ke tahap macam itu, rawatan yang kami boleh offer kurang sedikit. So harapan kami bukan saja di Brunei mesra demensia, tapi orang ramai sedar tentang masalah ini, jumpa klinik berdekatan kalau ada masalah-masalah yang awal, bukan tunggu saja. Sama sebenarnya pesakit yang menghidapi penyakit tidak berjangkit, bukan saja warga emas lah, tapi yang lebih muda misalnya kencing manis, tekanan darah tinggi, stroke. Sebenarnya semua ini adalah risiko demensia. So kalau boleh, harapan kami dorang cek juga di klinik berdekatan supaya rawatan untuk merawati misalnya diabetes kencing manis supaya gula dorang dikontrol lebih baik. Selepas stroke kami ingau kerana lemah tangan atau kaki, tapi sebenarnya ada risiko demensia juga. So dari segi ahli jawatan kuasa kami rasa dari segi
pengetahuan dari warga Brunei kurang. So kami startlah persatuan ini untuk meningkatkan kesedaran lagi. So bukan saja demensia ini masalah medical atau masalah dari segi support dari pegawai kebajikan, tapi kami di Brunei ini usahakan untuk membuat whole of nation approach. Tapi bukan saja kerajaan kami harapkan, so dari warga di Brunei kami mesti usahakan sendiri juga. So kami startlah persatuan ini. Jadi itulah sedikit sebanyak Dr. Teo telah menerangkan kepada kita ni kenapa Persatuan Demensia Brunei ini ditubuhkan, dan mungkin juga dengan kesedaran itu akan timbul rasa empati kita ni kepada mereka yang mengidap demensia ini. Akan dikongsikan satu paparan gambar di skrin mengenai dengan demensia. Mungkin boleh diketahui bersama apa yang akan diketahui melalui paparan. Tadi ada penonton Dr. Teo ada mengongsikan bahawa demensia ini merupakan satu penyakit, tapi boleh dibawa ke hospital untuk membawanya orang dicek dan sebagainya. Mungkin boleh diterangkan di antara gejala-gejala yang patut kita ni orang dimata-matai, barangkali arah indung-indung kita ni dan sebagainya. Mungkin Dr. Teo boleh mengongsikan. So ada 10 tanda amaran demensia yang biasanya yang terkena oleh pesakit demensia ni kehilangan ingatan, lupa-lupa. Tapi bukan saja lupa-lupa, kerana demensia ini menyebabkan kemerosotan fungsi otak. So fungsi otak ini banyak. Misalnya bercakap, mencari perkataan. Kalau masalah mencari perkataan atau bercakap atau membaca, barangkali juga mengidapi demensia, mesti diceklah awal. Mengalami cabaran membuat barang-barang yang biasanya diorang buat. Misalnya kalau hilang atau kurang orientasi masa dan tempat. Ada pesakit kami juga yang selalu marah-marah, timbul semakin marah misalnya. So perubahan mood atau kelakuan barangkali juga mesti diceklah. Kalau kita ingau dari segi fungsi otak yang ditera di sana, 10 tanda amaran demensia ini, lebih baik dicek di klinik berdekatan. Seperti yang Puan Erna cakap tadi, bukan semestinya demensia. Kadang-kadang misalnya kemurungan boleh menyebabkan kehilangan ingatan. Kadang-kadang kami ada pesakit yang bukan masalah demensia, ada kencing manis yang kami baru diagnose, ada yang pesakit masalah buah pinggang, dorang tidak tahu. Tapi yang simptom pertama yang dorang kan cek di doktor adalah lupa-lupa. So mesti ceklah. Jadi ada paparan selanjutnya mengenai dengan gejala awal, apakah paparan 10 tanda yang amaran akan dikongsikan. Mungkin 10 tanda amaran mungkin boleh Puan Irna kongsikan bersama. Yang tadi seperti yang Dr. Teo terangkan, ada 10 tanda amaran itu. Contoh disorientasi masa. Pelupa tu memang tu tapi itu tadi cakap pasal pelupa dululah. Kalau sekiranya ia pelupa macam tadi kita ni pelupa di mana kunci apa itu ini atau biasa. Tapi kalau pelupa tu kan macam si Dini ni anak siapa kau? Hani anak siapa kau? 2-3 kali and then kan dalam 2 saat siapa lagi anak siapa kau? Siapa yang dok mau macam tu balik-balik soalan yang sama ataupun berceritalah. Saya bercerita. Tapi sebenarnya selepas satu itu ni ditanya balik balik dalam masa yang sama dalam masa yang singkat saya ceritakan balik macam selalulah saya belum bercerita jadi itu lupa. And then kan saya sudah makan contoh tapi saya cakap indak belum saya makan, jadi tapi tangan kamah lakat ataupun sini kah bernasi macam itulah dia mengakun atau boleh mood macam tu kita ni berubah. And then dia lupa tu, lupanya tu macam bukan bahnya kita ni lupa hantap macam itulah artinya balik-balik and then itu perlu kalau ingau kata Dr. Teo datang saya ke klinik kesihatan yang berdekatan. And then kalau disorientasi masa dan tempat macam mana siang ke malam yang dia dapat differentiate ni kita ni. Pikirnya awal lakat macam tu padahal akhir sudah. Okey, contoh pukul 2-3 pagi kan mengambil kunci kereta ke mana kita tupak kan ke pasar kunya. Pasar mana buka pukul 3. Beritahu saya lah. Mungkin perlu kan macam tu. Tapi it's impossible. Something yang it's odd lah yang dah tahu kan hari ini siang kah malam kah apa macam itulah. Itu adalah tanda-tanda. Dan cara untuk kita mengelakkan ada dikongsikan juga tadi kalau kita nampak yang ini adalah untuk mengurangi risiko demensia tu. Ini
Ketani dah pernah terfikirkan, Dr. Teo tadi beritahu kalau sekiranya orang yang ada non-communicable diseases, penyakit-penyakit yang indah berjangkit, seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya tu sebenarnya risikonya untuk mendapatkan penyakit demensia ni lebih tinggi daripada orang yang ada penyakit ni. Itulah. Jadi memanglah that's why sekarang ni alhamdulillah di negara kita ni banyak je sudah kesedaran mengenai dengan menjaga kesihatan, pola makan yang betul dan sebagainya. And then banyak lagi kan segala fitness companies di mana-mana kita ni boleh memilih. And then some people, aku sendiri saja, that's fine. Asalkan ia menjaga hatinya, menjaga jantungnya. So whatever is good for the heart, Dr. Teo, it's good for ketani. Betul. Tadi ada dikongsikan di antara gejala-gejala yang dapat Tani lihat ataupun dihadapi oleh orang yang menghidap demensia. Kalau Tani amati satu-satu, memang dapat Tani terbayang di antara kesusah payahannya, cabarannya untuk kita ni menjaga orang yang menghidap demensia. Jadi adakah mungkin dari segi peranan yang dimainkan oleh pihak Demensia Brunei, adakah memberi dari segi sokongan atau merupakan salah satu tujuan juga mengapa Demensia Brunei ditubuhkan? Dan mungkin juga boleh dikongsikan mengenai dengan aktiviti-aktiviti yang diungkayahkan oleh Persatuan Demensia Brunei ini. So sebenarnya bulan ini, bulan demensia antarabangsa, adalah cara untuk kami meningkatkan kesedaran. Knowledge is power. Betul. So harapan kami, dorang akan tahu tentang gejala-gejala. Kami akan detect masalah demensia lebih awal dan kami akan membantu kerana kalau dorang prepare sudah lebih awal, lebih senang untuk dorang menjaga pengidap demensia ni. So kami boleh membagi aktiviti-aktiviti supaya orang ramai dapat understand lah apa masalah dari segi penjagaan demensia. Kami sebenarnya ada pernah membuat workshop untuk experiential activity supaya peserta-peserta dapat experience lah macam mana dari segi penjagaan. Dapat kita saksikan sekarang ini adalah di antara aktiviti yang telah pun dianjurkan oleh pihak Demensia Brunei. Yang ini yang this one is experiential yang Dr. Teo katakan itu. Artinya kan kami biar peserta-peserta tu merasakan apa batas-batas orang demensia mengalami So ani diorang sendiri merasakanlah kepayahan, and then apa sebenarnya yang dialami oleh orang yang terdapat penyakit demensia ni. And then Dr. Teo ada mengatakan tadi kita ni mengadakan forum Dr. Teo. Kita ni tahu 2 tahun sebelum ni COVID kena. Jadi memanglah banyak perkara yang kami laksanakan online macam tu. And then Demensia Brunei pun ada IG, melalui IG itu setiap minggu akan diadakan online lah. Jadi perkongsian secara live itu insya-Allah mudah-mudahan kami pun berharaplah ia akan menjadi manfaatlah kepada semua. Insya-Allah. So untuk tahun ini, untuk this month kita ni I can talk about. So kalau ada aktiviti yang boleh dicadangkan, boleh hubungi kami lah pakai email atau pakai IG kerana harapan kami mau reach lebih ramai orang lah. Tapi untuk tahun ini kami harapkan untuk membuat projek untuk dementia screening. Dementia screening projek ini sebenarnya kerjasama dari Kementerian Kesihatan, Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, JAPEM, Demensia Brunei, University Brunei Darussalam dan Davos Alzheimer's Collaborative. Davos ini sebagian World Economic Forum yang membantu atau support lah. Sebenarnya dari 70 applicants, 12 saja yang disokong oleh Davos Alzheimer's Collaborative. Demensia Brunei salah seorang saja, salah satu sajalah. Dari projek ini ada 3 bahagian lah. Yang pertama sekali kami mau meningkatkan kesedaran tentang resiko-resiko demensia ni. So dalam screening program peserta boleh lihatlah dari segi dorang sendiri kalau dorang ada tinggi resiko dari segi demensia. Yang kedua, kami mau tanya kalau dorang ada simptom-simptom atau tanda amaran demensia. Dan yang ketiga, kami akan bagi memory test kerana kalau dorang ke klinik berdekatan, dorang akan membuat memory test yang lebih lanjut. So dorang tahulah apa yang dorang akan mengalami kalau ke klinik berdekatan. Tapi yang penting
kami mau bagi empowerment ke arah orang atau sendiri. Kerana kalau kita mengetahui kita ada risiko atau simptom-simptom, bukan saja cek di klinik berdekatan, tapi kita pun boleh kurangkan risikonya sendiri. So cara-caranya di sinilah menjaga kesihatan jantung, membuat lebih aktiviti dari segi fizikal sama mental, pemakanan yang sihat sama aktiviti sosial. Sebenarnya masa COVID ini kurang pulang aktiviti fizikal ini, bergaul dengan ahli keluarga, tapi harapan kami akan usahakan untuk mengurangkan risiko ini lah. Mungkin boleh diterangkan bila dan di mana sebenarnya dementia screening akan diadakan, Dr. Teo? Dari minggu hadapan kami akan mengadakan pameran di Bandar Kuceria. So barangkali dekat BIBD kali di taman sana, kami akan mengadakan pameran sama kami ada booth untuk buat screening program ini. Kami sedang membuat perbincangan dengan Pusat Kegiatan Warga Emas. So minggu lepas kami ada pilot screening program. So harapan kami akan usahakan di Pusat Kegiatan Warga Emas atau Pusat Bestari di daerah-daerah lain. Dan di UBD kami ada rancangan juga untuk mengadakan di sana. So lihatlah kami punya Instagram, kami akan bagi tahulah, akan update. Kalau dan Instagramnya adalah Demensia Brunei. Demensia Brunei. DIMENSI. DEMEN. DEMENSIA Brunei. Boleh kita ni ikuti bersama mengenai dengan aktiviti-aktiviti dan juga kesedaran. Untuk meningkatkan kesedaran kita ni bukan sahaja dari segi risikonya dan sebagainya. Mungkin boleh kita ni lihat bersama, dan inilah website dan juga laman-laman sosial yang Auda boleh kunjungi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dengan aktiviti-aktiviti yang diungkayahkan oleh Persatuan Demensia Brunei ini. Bukan sahaja dari untuk meningkatkan kesedaran kita ni mengenai dengan risiko, mengenai dengan cara-cara untuk mencegahkan dan mengurangkan risiko demensia ini, tetapi juga kepada penjaganya harus memahami dan juga harus mengetahui bagaimana caranya untuk berinteraksi bersama dengan pengidap-pengidap demensia ini. Betul. Sebenarnya apabila kita bercakap mengenai demensia, Hani dan juga Dr. Teo dan juga Puan Erna, banyak sebenarnya akan ditanyakan. Tapi di atas keterbatasan waktu rampai pagi hari ini, mungkin soalan terakhir yang dapat kami ajukan kepada pihak BIS kita, mungkin saranan yang ingin kita sampaikan kepada penonton rampai pagi untuk hari ini. So I can start lah. Jadi sebenarnya soalan itu penting kerana memang harapan adalah untuk Ketania sebagai satu negara. Ketania tahu kehidupan Ketania ni aman makmur. Biar kita tingkatkan lagi keamanan dan kemakmuran Ketania tu dengan Ketania menjaga ni warga emas lah basically, dan juga warga yang menghidapi penyakit demensia ni. Jadi harapan sebenarnya untuk Ketania itu bekerjasama. Dr. Teo mengatakan whole of nation approach. Jadi Indah dapat ni persatuan kami sendiri bekerja, tapi sebenarnya ia adalah Ketania punya inisiatif secara keseluruhannya, secara bernegaraan ni. So Ketania Ketania akan tua satu hari. Okey, dan juga perlu kita ketahui Indah semestinya orang tu tua untuk mendapat penyakit demensia ni. Sebenarnya ada early onset dementia lagi. So mungkin lebih muda daripada tu 30-an, 40-an pun boleh sudah menghidap penyakit ini. Artinya ada batas dari segi usia. Ketani jangan rasa Ketani masa ni akan sentiasa macam manilah so we don't know what's going on in the future. Jadi itu tu harapan adalah untuk Ketani sama-sama berganding bahulah untuk sama-sama menjadikan negara Ketani ini mesra demensia tu. Baik, terima kasih diucapkan. Mungkin Dr. Teo. Secara ringkas. So dari segi untuk kurangkan risiko demensia, yang penting adalah amalkan cara hidup sihat. Bukan saja tentang demensia, tapi ambil masanya untuk meningkatkan cara-cara hidup yang fizikal, mental, sama bergaul dengan warga emas kami lah. Dan tema atau slogan bulanan ini adalah ketahui demensia, ketahui Alzheimer's. So marilah kami gunakan bulanan ini untuk belajar lagi tentang masalah demensia. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Teo Shipo dan juga Puan Ernawati binti Haji Mahir dari Persatuan Demensia Brunei kerana sudi hadir ke rampai pagi untuk menerangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan demensia ini dan juga inisiatif-inisiatif yang diungkayahkan oleh Persatuan. Terima kasih.
Baiklah tuan-tuan, itu saja pengongsian kita hari ini. Pelbagai informasi telah kami kongsi kepada Auda dan untuk mengetahui maklumat lebih lanjut lagi mengenai dengan aktiviti Demensia Brunei dan maklumat mengenai demensia ataupun Alzheimer disease, boleh saja kunjungi mereka di laman sesawang mereka, Instagram mereka Demensia Brunei. Itu saja daripada kami sampai pagi. Kami mengharapkan agar penonton mendapat manfaat dan juga pengetahuan daripada perkongsian kami hari ini. Ya, saya Hani Barah Yusof. Saya Dini Idris. Kita jaga jumpa kesihatan lagi. Auda dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Jaga diri. lagi.